Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey adik-adik, untuk sesi kali ini cikgu nak tunjukkan jawapan untuk matematik tahun 5 muka surat 194. Okey, berkenaan dengan tajuk isi padu cecair. Okey, untuk muka surat 194 ni ada 5 soalan semuanya. Okey, cikgu akan tunjukkan ke semua. Okey, kita lihat soalan yang pertama dulu. Untuk soalan yang pertama, dia suruh adik-adik tukarkan unit daripada liter kepada mililiter dan sebaliknya lah. Okay, kita lihat soalan nombor 1A. Okay, nombor 1A dia bagi 0.3 liter tukar kepada ml. Okay, untuk penukaran unit ni semestinya adik-adik kena tahulah hubungan dia antara liter dan juga mililiter. Okay, 1 liter bersamaan dengan 1,000 mililiter. Okey, kalau ikutkan penukaran unit daripada liter kepada mililiter, kita darab dengan 1,000. Okey, 1,000, dan daripada mililiter kepada liter kita bahagikan nombor ni, bagi 1,000. Okey, itu secara asas dia lah. Okey. Selain daripada guna kaedah biasa darab atau bahagi 1,000, adik-adik juga boleh tukar unit menggunakan T3 tapak ni. Okay, menggunakan T3 tapak yang ni cikgu akan tunjukkan macam mana nak guna yang ni ataupun yang ni lah. Okay, dua-dua sekali. Okay, sebagai contoh, soalan yang pertama, 0.3 liter nak tukar kepada mililiter. Kalau ikut operasi liter kepada mililiter, kita kena darab 1,000, maknanya 0.3 kita kena darab dengan 1,000. Okay. Bila darab 1,000 tak perlu buat bentuk lazim. Adik-adik hanya gerakkan titik ikut bilangan yang ni. Ada 3, maknanya gerakkan 3 lah ke kanan. 1, 2, 3. Okay. Dalam setiap mangkuk ni kena ada nombor lah. Kalau tak ada kena letak sifar. Maka jawapannya adalah 300 ml. Okay, 300 ml. Okay. Kalau adik-adik buat macam ni, 0.3 liter, tiba-tiba awak gerakkan titik letak situ dan tulis jawapan dia 300 ml, ini salah. Okey. Adik-adik jangan sesekali gerakkan titik tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab ni tak ada operasi apa-apa, tiba-tiba titik tu bergerak sendiri. Tak boleh Jadi kena ada benda ni. Kalau nak gerakkan titik kena ada darab atau bahagi 1,000 lah. Okey. Jadi kalau nak mencorak tak apa. Kalau adik-adik daripada nombor ni terus tulis jawapan macam ni, boleh. Tapi kalau adik-adik buat macam ni, gerakkan titik, tak ada operasi darab 1,000 tu, tak boleh. Okay, salah. Itu cara yang salah. Okay. Selain daripada cara ni, darab 1,000 ni, adik-adik juga boleh gunakan T ni. Okay, T3 tapak yang cikgu cakap ni. Okay. Sebagai contoh, soalan A, 0.3 liter. Maka cara nak isi kat sini, ada nampak garisan ni, garisan yang tengah-tengah T ni. Sini tempat nak letak titik perpuluhan. Okey. Cara nak masukkan nombor, adik-adik tengok unit je. Kalau sini dia bagi liter, maka adik-adik isi mula daripada liter lah. 0.3. Okey, tambahkan sifar di sini. Okey. Ni cara nak tentukan jawapan Kalau nak dalam liter, ada titik. Adik ingat macam ni je. Kalau nak sebelah kiri, okay, unit sebelah kiri ni ada titik. Kalau nak unit yang sebelah kanan, tak ada titik. Maka jawapannya 300 ml. Ini cara nak, kalau guna T ni lah. Sebenarnya agak senang jugalah kalau guna T tu. Kita tengok contoh yang kedua. Kalau soalan B, 2.08 liter. Kalau ikut operasi, kena buat betul-betul darab 1,000, kena ada gerakkan titik 3 kali. Okay, dapat jawapan dia. Kalau nak guna T ni, adik masukkan 2, dia bagi liter kan. Kita mula daripada liter lah. 2.08, penuhkan tapak yang kosong. Dia nak jawapan dalam ml, tak ada titik. Maka jawapannya adalah 2080 ml. Selesai soalan nombor 2. Ataupun buat macam ni lah gerakkan titik tu. Okay, untuk gerakkan titik, kalau adik-adik lupa nak gerakkan ke mana, ingat benda ni, A, B, C, D.
D darab B bahagi. Okey, maksudnya kalau lah sini bahagi, gerakkan titik ke kiri. Kalau darab, titik ke kanan. Okey, itu cara dia. Kalau adik-adik guna formula ni lah. Takut apa? Takut adik-adik tulis sini darab, tiba-tiba gerak titik ke kiri. Itu salah jugalah. Walaupun operasi dah betul, tapi cara gerakkan titik tu tak betul, boleh salah juga. Okey. Jadi cubalah mana-mana yang adik rasa boleh ingat, senang untuk adik-adik guna, ikut cara tu. Okey, soalan seterusnya, soalan C. Okey, untuk soalan C, dia bagi 3/10 liter nak dalam ml. Okey, untuk soalan ni, langkah pertama, tukar dulu nombor ni kepada nombor perpuluhan. 3/10 ni agak senang. Daripada pecahan nak tukar kepada perpuluhan. Kalau nombor bawah dia dah 10, 100 atau 1000, agak mudah untuk adik-adik tukar. Okay, caranya hanya letakkan titik di belakang dulu. Letakkan titik kat belakang. Ni bahagi ni tau. Garisan ni, pecahan ni adalah operasinya bahagi. Jadi kalau bahagi, gerak titik ke kiri lah. 1 kali. Sebab sifar ada 1. Gerakkan titik ke kiri 1 kali, maka tambahkan sifar, kita akan dapat nombor ni, pecahan ni sebenarnya kita boleh tukar jadi sifar perpuluhan 3 liter. Kita belum tukar unit lagi, kita baru tukar daripada pecahan jadi perpuluhan. Okay? Daripada perpuluhan ni kita baru tukar unit. Okay, ingat unit tak akan bertukar selagi adik-adik tak tukar. Okay? Kalau kita mengira darab ke bahagi ke apa-apa, selagi unit tidak ditukar, dia tak akan bertukar sendiri, tahu? Okey, jadi kat sini sifar perpuluhan 3 nak tukar kepada ml, guna darab 1000 boleh, masukkan kat sini pun boleh. Sifar perpuluhan 3, penuhkan tapak. Okey, dia nak dalam ml, maka tak ada titik. Jawapannya adalah 300 ml, sama seperti soalan A. Okey, seterusnya soalan D. Okey, soalan D 4/3/4. 4/3/4 liter sama dengan berapa ml? Okey, untuk soalan nombor 3, dia bagi 4/3/4 liter, dia nak dalam ml. Jadi yang ni cikgu nak adik-adik kena hafal lah sikit. Adik-adik kena hafal. Kalau dia bagi pecahan, cikgu nak adik hafal 4 pecahan ni, iaitu 1/4, 1/5, 1/8 dan juga 1/10. Yang ni adik-adik akan guna untuk banyak tajuk. Okay? Tajuk apa tu? Nombor bulat dalam sebutan juta nanti tahun 6 adik-adik akan guna juga. Okay? Untuk tajuk apa tu? Peratus pun adik-adik guna nombor-nombor macam ni. Dalam tajuk panjang, jisim dan isi padu pun kita guna benda yang sama. Okay, jadi nak tak nak adik lebih baik hafal lah. Okay? Hafal yang kepala dia sahaja. Sebenarnya 1/4 dia ada 2/4, 3/4. Yang per 5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Per 8 sehingga 7/8. Kalau per 10 sehingga 9/10. Jadi, tapi tak perlulah hafal semua. Cukup hafal 4 ni dah cukup dah. Okay, sebagai contoh, cikgu bagi dalam liter lah. Kalau tajuk jisim, tukar sini jadi kg. Okay, kalau tajuk panjang, tukar kepada kilometer. Okay. Jadi kalau 1/4 bersamaan 250 ml. Okay, kalau bagi pecahan, kita tukar jadi nombor bulat adalah dalam sebutan unit yang kecil. Okay. 1/5 bersamaan dengan 200 ml. Per 8 ni senang nak ingat. Lagi-lagi kalau ada abang yang ada motor 125, 125. Dan per 10 ni senang nak ingat. Ingat nombor atas. Kalau 1, 100. Kalau 2, 200. Okey. Okey, maksud cikgu, adik-adik perlu hafal yang ni sahaja. Kenapa? Okey, sebagai contoh lah soalan D ni. Bila dia tanya 4/3/4 kan. Okey, 4 ni maknanya 4. Kalau nak kekalkan unit ni, letak titik lah. Okey, 3/4. Okey, kalau adik-adik hafal 1/4, 250. Kalau 3, nombor ni adik-adik darab 3. Macam tu maksudnya. Okay, 250 darab dengan 3. Kiralah kat mana-mana. Darab 3. 3 darab 0. 3 darab 5. 3 darab 2. 6 tambah 1. 7. Maknanya nombor belakang dia ni, yang pecahan ni adalah bersamaan dengan 750. Nombor ni. Okay. Jadi kalau dia nak dalam ml, maka kalau kita
letak kat sini dapat 4750 lah. Okey. Kalau kita nak terus tukar, tak payah letak titik. Kalau nak kekal unit yang sama, ada titik. Kalau nak terus tukar kepada unit yang kecil, buang je titik tu. Okey. Maka kita akan dapat 4750. Okey. Contoh lain lah cikgu bagi sebelum saya masuk soalan E, saya bagi contoh lain. Contohnya dia bagi 5/8 liter. Nak dalam ml. Okey. Cikgu suruh hafal yang kepala je kan. 1/8 1 to 5. Okey, motor 1 to 5 tu. Kalau dia bagi 5/8, maknanya 1 to 5 darab dengan 5. Ya, adik-adik kira 1 2 5 darab dengan 5. 5 5 25. 5 2 10. 11 12. 5 darab 1 5 tambah 1 6. Maknanya yang ni adalah 6 2 5. Kalau kita nak contoh lah sini dia nak dalam liter. Nak dalam liter maknanya 3 titik. Letak titik lah. Kalau unit yang sama letak titik. 6 2 5. Okey, tapi kalau dia nak dalam unit yang kecil, buang titik tu lah. Begitu juga kalau dia letak sini kg. Nak tukar kepada G, maknanya unit yang kecil tak ada titik tu lah Maksudnya kalau kita masukkan kat sini samalah. Nak unit yang belakang tak ada titik. Itu maksud dia. Okey. Jadi selesai soalan D. Kita terus ke soalan E. Soalan E. Okey, soalan E dia bagi 6 liter 7 ml. Sama dengan berapa ml? Kalau ada lihat soalan nombor 1 ni, soalan yang penting adalah yang bagi cikgu yang paling penting adalah soalan D, E dan juga F. Tolong beri perhatian sangat-sangat dan tolong fahamkan soalan D, E dan F. Okey, 3 soalan ni nombor yang dia bagi sangat-sangat selalu ditanya. Okey. Soalan yang atas-atas yang tadi tu biasalah kategori biasa. Yang ni dia bagi 2 unit. Dah tengok betul-betul 2 unit nak tukar kepada ml. Salah satu cara dengan mendarab. Maksudnya dah tengok kat sini, ni liter, maknanya nak tukar kepada ml darab 1000 kan. 6 darab 1000 6000 lah, tambah dengan nombor ni yang sedia ada. Jadi 6000 tambah dengan 7 lah maksudnya. Maka 6000 tu 7. 6007. Ataupun masuk je kat sini. Guna T ni pun agak senang. Kalau dia bagi liter 6. Mula daripada depan 6. ml mula daripada belakang 7. Letak sifar kat sini. Nak dalam unit yang belakang tak ada titik. Maka 6007. Mana-manalah cara yang mana adik-adik boleh faham, ikut cara tu. Okey, soalan seterusnya soalan F. Okey, untuk soalan F dia nak adik-adik tukar 15 liter 48 ml kepada mililiter. Okey, kepada ml. Jadi kalau guna jadual ni adik-adik isikan depan belakang lah sebab ada dua-dua unit kat sini. Untuk liter 15. Letak dekat liter semua 15 ni. Okay, sebab tak ada titik. Kalau ada titik kat sini, maknanya 1 kat sini, titik atas garisan ni untuk titik. Okay, 5 kat sini. Tapi disebabkan dia tak ada titik, semua duduk depan lah. Okay, 48 kat sini. Mula daripada belakang. 8, 4. Sini kita tambah sifar. Kita tambah sifar kat situ. Maka dia nak dalam ml. Nak unit yang belakang tak ada titik. Maka jawapannya adalah 15,048 ml. Okay. Ataupun adik nak tukar ikut operasi. Okay. 1 liter sama dengan 1000. Kalau 15 liter darab dengan 1000. 15 darab dengan 1000 ni maknanya ni nombor ni tak ada titik kan. Kalau tak ada titik senang kita nak darab. Kita tambah je kosong tu 3 kat belakang. Tambahkan dengan 48 dapat 15,048. Okey, selesai soalan nombor 1. Saya bersama Cikgu Syed Yusri ada buat orchid, mini orchid. Adik-adik boleh bagi tahu kat mak atau ayah. Boleh beli RM30 saja, campur pos dalam RM38. Orchid Mr. Cikgu lah. Mr. Cikgu. Okey. Jadi cikgu berhenti kat sini dulu. Cikgu akan sambung dalam video seterusnya untuk soalan nombor 2, 3, 4 dan juga 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.